Perkara 40 bracket 2 bracket A dan 43 bracket 2 bracket A dengan selaras pelantikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan ini berlaku suka tidak suka tentang wujudnya kekhilafan yang menimbulkan terkilan dan duka citanya Istana Negara kerana ordinan darurat tidak dibahas dan dibatalkan di Dewan Yang Mulia ini. Walaupun proklamasi darurat tamat pada 1 Ogos 2021. Ini satu sejarah hitam yang perlu kita sebagai wakil rakyat menyedari bahawa kuasa yang ada pada kita tidak boleh dikotak-katikkan. Apa yang harus kita belajar juga daripada insiden ini ialah sebagai ahli parlimen yang berpegang kepada prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, kita terikat kepada perlembagaan tidak kisah mana kita duduk. Kita tidak boleh buat sesuka hati kita hanya kerana kita ada kuasa. Kerana kuasa kita adalah sementara. Dari rakyat kita dipilih dan kepada rakyat kita akan dinilai. Kerana kuasa kita adalah sebenarnya kuasa rakyat, Tuan Yang di-Pertua. Rakyat telah mewakilkan kuasa kepada kita. Itu sebabnya orang barat berkata rumah ini disebut dengan izin The August House. Bukan hanya rumah bulan Ogos, tetapi rumah yang menyentuh kepada konsep Temple of Democracy. Maknanya ini adalah rumah kita. Kita adalah tuan rumah kepada parlimen pada hari ini. Mengikut perlembagaan. Itu sebabnya saya mengalu-alukan niat dan tindakan kerajaan hari ini di bawah kepimpinan Yang Maklumat Perdana Menteri ke-9 yang mewujudkan MOU persefahaman transformasi dan kestabilan politik 2021 antara kerajaan dan pihak pembangkang iaitu melalui Blok Pakatan Harapan sebagai langkah bentuk kerjasama dui partisan menjulang semangat keluarga Malaysia selaras dengan titah Yang di-Pertuan Agong ke arah mencapai matlamat Malaysia makmur, inklusif dan mampan. Titah Yang di-Pertuan Agong untuk demokrasi bermusyawarah dalam mencari penyelesaian kepada apa juga permasalahan. Maka Yang di-Pertuan Agong mengalu-alukan keterbukaan kerajaan dengan memberi peluang kepada semua ahli-ahli parlimen untuk terlibat dalam tadbir urus negara. Kerjasama ini bakal bentuk landscape politik baru dalam membawa perubahan dalam sistem pentadbiran negara. Titah Yang di-Pertuan Agong juga menyatakan penekanannya yang menang tidak menang semua dan yang kalah tidak kalah semua. Maka 44 daripada ahli parlimen yang tidak memegang jawatan di blok kerajaan, 105 daripada blok pembangkang akan diharap dapat memainkan peranan untuk negara atas semangat perpaduan, kesepakatan, kebersamaan keluarga Malaysia dan bukan keluarga 69. Oleh itu saya bagi pihak geng 44 yang di-Pertua, geng tak ada jawatan di belakang ni, ingin memberi sedikit pandangan, cadangan, teguran kepada kerajaan dengan harapan menerima dengan hati dan tangan yang terbuka. Janganlah mulut kata ya tapi hati kata lain. Pertama saya nak sentuh tentang transformasi pentadbiran. Payung transformasi pentadbiran sudah tentu Akta Anti Lompat Parti. Sebenarnya Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, saya telah memasukkan rang undang-undang peribadi, Private Members Bill, iaitu yang dipanggil pemecatan ahli parlimen 2021. Transformasi pentadbiran yang dicadangkan oleh kerajaan dengan wujudnya rang undang-undang Akta Lompat Parti wajib dan wajar dilakukan secepat mungkin. Bukannya apa? Sebab kalau katak tu nak lompat, dia tak ikut masa Tuan Yang di-Pertua. Siang, pagi, malam, petang. Itu sebabnya saya nak bagi sedikit pantun pada semua katak-katak yang lompat. Lompat si katak lompat. Lompat di dalam perigi. Lompat jangan tak lompat. Nanti tak sempat menjadi. Itu sebabnya Tuan Yang di-Pertua atas konsep demokrasi, kita kena wujudkan Akta Lompat Parti.